Beta dengan sukacita mengumumkan penubuhan sebuah yayasan yang akan menjadi ristaan kekal zaman pemerintahan beta. Yayasan ini akan dipanggil dengan nama Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Tahun demi tahun, yayasan mengatur langkah strategik ke hadapan, meningkatkan usaha secara berterusan, melaksanakan rancangan, projek, dan program dengan teratur dan berkesan agar memberikan impak yang positif terhadap golongan sasar yang memerlukan. Melalui langkah strategik ini juga, beberapa usaha dan projek kebajikan yang berhubung kait dan berkesinambungan dengan usaha kerajaan kini disinergikan dan diselaraskan dengan skim kebajikan negara ataupun SKN dan dilaksanakan dengan pendekatan senegara atau whole of nation approach yang mantap. Semua ini dilaksanakan bagi mencapai matlamat utama penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang menjadi wadah amal jariah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin dan ahli kerabat Diraja Baginda, iaitu sebagai tanda keprihatinan mendalam, sifat pemedulian dan kasih Baginda kepada rakyat dan penduduk serta menjadi pembentukan masyarakat di negara Brunei Darussalam yang sejahtera dan makmur. Bermula 1 hari bulan Mac 2013, sejarah dilakar lagi apabila Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah menerajui puncak pimpinan selaku pengurusi jemaah takbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Saya percaya langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai sektor kerajaan dan swasta, termasuklah NGOs, akan memberikan sinergi ke arah mencapai visi, misi dan matlamat strategik Yayasan Paduka Ayahanda 2020 hingga 2025 bagi menjana masyarakat mandiri dan seterusnya menyumbang kepada pencapaian wawasan Brunei 2035. Malah semua ini adalah merupakan kunci utama bagi merealisasikan niat murni Paduka Ayahanda dalam mengukuhkan kesepaduan melalui pendekatan whole of nation approach, supaya dengannya diharap akan dapat mengelakkan sebarang pembaziran, pertindihan serta duplikasi dalam memberikan bantuan. Selaras dengan itu juga, peralihan paradigma dalam pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan Yayasan Paduka Ayahanda secara kreatif dan adaptif melalui penerapan Fourth Industrial Revolution perlulah dipertingkatkan bagi menghasilkan impak yang berkesan demi memperluaskan jangkauan outreach, khususnya terhadap golongan sasaran. Sepanjang tempoh melebihi suku abad atau tepatnya 30 tahun,
pelbagai peringkat transformasi dapat diwujudkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah demi mendukung wawasan Brunei 2035 dengan beberapa pendekatan, jalinan kerjasama, perhubungan sosial, dan pendekatan plan dan sistem. Yayasan juga telah mengaplikasikan Plan Strategik 2020-2025 untuk memastikan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berada di landasan tepat, berjalan seiring dalam terus menjana kesejahteraan dan perpaduan masyarakat. Dengan azam dan tekad untuk terus maju ke hadapan seiring dengan perkembangan semasa, sosioekonomi, transformasi digital, dan arus globalisasi. Dengan visi masyarakat mandiri, pelaksanaan rancangan dan program yayasan memberi perhatian kepada 4 matlamat strategik, yakni strategic goal, iaitu strategic goal pertama, mengimbangi pemodelan keperluan asasi. Strategic goal kedua, mendukung pencapaian taraf sara diri. Strategic goal ketiga, mendukung pencapaian pendidikan yang berkualiti dan saksama, yakni termasuk mendukung penyerapan nilai-nilai murni dan keagamaan. Dan strategic goal keempat, kemampanan kewangan atau dana bagi memastikan yayasan terus berdaya tahan menyumbang terhadap pembangunan sosioekonomi masyarakat. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sentiasa mengambil berat dan peka akan keperluan tempat kediaman bagi golongan yang memerlukan bantuan. Justru, perumahan Kampung Bolkiah dibina pada tahun 1994. Skim ini bukan sahaja menyediakan tempat tinggal bagi lebih 3,000 mangsa yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana kebakaran pada tahun 1990-an, tetapi juga terus menyediakan kehidupan kondusif kepada mereka dengan menitik beratkan pemedulian seperti pembangunan kemudahan-kemudahan lain. Demi untuk mengukuhkan lagi usahanya dalam memaduli kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat di negara ini, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah meningkatkan skim perumahannya bagi membantu orang-orang daif dan saudara baru pada tahun 1996. Bagi mengimbangi keperluan itu, kini yayasan melaksanakan konsep dan reka bentuk rumah baharu yang lebih moden dan setara dengan teknologi semasa bagi keperluan pembangunan rumah kos rendah. Sebagai tambahan, yayasan juga membantu pembaikan rumah bagi golongan kurang mampu. Yayasan turut mengambil berat tentang kemaslahatan pesakit dari golongan yang kurang berkemampuan. Justru, yayasan tampil memberikan bantuan dalam pelbagai bentuk keperluan dan peralatan pesakit mengikut keperluan masing-masing. Melalui bantuan perubatan dan rawatan, yayasan telah melaksanakan pemedulian yang terperinci hingga ke akar umbi. Bantuan tersebut mencakupi kerusi roda, katil dan tilam khas, lampin pakai buang, susu formula, dan sebagainya. Di samping itu, yayasan juga membiayai kos rawatan bagi kes-kes pesakit yang dihadapkan oleh pekerja sosial perubatan hospital, khususnya bagi golongan yang kurang mampu menanggung perbelanjaan rawatan yang mahal, namun para pesakit perlu berusaha meneruskan rawatan untuk sembuh dan menjalani kehidupan seperti biasa. Alhamdulillah, semenjak saya menerima bantuan skim perumahan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, kehidupan saya sekeluarga telah banyak berubah, dan adanya skim perumahan ini bukan saja memberi tempat berlindung yang selamat, tetapi rumah ini juga memberi peluang kehidupan yang cerah kepada keluarga saya. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang telah memberi bantuan kepada saya sekeluarga, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak yayasan yang telah berusaha untuk menjayakan sehingga terbinanya rumah tempat saya berteduh. Terima kasih kepada pihak yayasan.
ke arah mencapai salah satu matlamat strategik Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, yaitu mendukung pencapaian taraf sarah diri. Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah turut mendukung usaha kerajaan, membantu meningkatkan tahap sarah diri golongan yang memerlukan bantuan melalui program keusahawanan di bawah skim pembiayaan kebajikan. Program keusahawanan merupakan bantuan pengupayaan diri khusus bagi golongan sasar yang memerlukan, yaitu berupa pemberian bantuan modal bagi menjalankan perusahaan berserta beberapa program dan kursus kemahiran yang bersesuaian. Bentuk bantuan modal yang diberikan adalah mengikut kriteria dan kesesuaian pemohon seperti keuangan, material, latihan, dan pemantauan. Usaha sama dengan pihak berkepentingan seperti LiveWire bagi program keusahawanan dan BIBD bagi program Seed Money untuk pengusaha kecil dan sederhana, juga antara transformasi yang digarap oleh yayasan bagi mendukung pencapaian taraf sarah diri. Yang dapat dipelajari ialah cara membuat kertas kerja yang mempunyai isi kandungan dalam diri kami lah. Sekurang-kurangnya kami ada bukti yang kami ini benar-benar memerlukan keusahawanan kami itu berjaya. Tetapi di atas tindakan ataupun perhatian daripada pihak yayasan membantu kami, diorang mengadakan seminar, kemudian berkenalan dengan usahawan-usahawan yang lain. Jadi kami di sana dapat berkongsi. Dan jadi bidang itu bukan satu saja. Mungkin dalam satu bidang yang kami pernah ikuti, mungkin akan bertambah kedua, ketiga daripada bidang masing-masing yang mereka caburi daripada hasil usaha mereka sendirilah. Jadi pengalaman itu dapat kami top up lagi melalui satu bidang yang lain. Syukur Alhamdulillah, terima kasih kepada ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah dan kaki tangan yayasan ini untuk memenuhi keperluan rakyat. Yayasan Food Street yang diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah antara aktiviti yang diungkayahkan dengan menyediakan peluang dan ruang strategik kepada para pengusaha kecil tempatan untuk meluaskan lagi rangkaian pemasaran produk mereka termasuk usahawan berkarya yayasan. First of all, Food Street ini ya macam berjual semua vendors, any vendors. So why not kami cuba jual untuk berjual je produk kami ini, makanan kami ini asal bergegar. So pada itulah kami start tu haruslah ada banyak sambutannya dari customer lain juga, ada pelanggan-pelanggan lain maupun orang luar juga ada. Projek kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan yakni PIP sejak tahun 2006 masih dilaksanakan di seluruh negara. Program ini diadakan khusus untuk anak-anak dari golongan yang kurang berkemampuan. Program ini meningkatkan lagi kefahaman saya dalam subjek yang diajarkan di sekolah dan membuat tambahan ilmu pengetahuan. Saya akan berusaha demi kecemerlangan diri dan membanggakan keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan atas program ini. Program kelas tuition ini membantu memotivasikan saya untuk terus belajar bersungguh-sungguh demi mencapai keputusan peperiksaan yang cemerlang. Dengan bantuan program intervention yayasan ini, saya akan memanfaatkan peluang yang diberikan ini. Kelas tuition ini mempertingkatkan kefahaman saya dalam pembelajaran, terutama sekali dalam bahasa Inggeris. Saya berazam untuk mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang dan membalas jasa kedua ibu bapa saya dan guru-guru yang mengajar saya. Saya merasa bersyukur kerana diberi peluang untuk menyertai projek kelas tuition PIP. Dan saya berterima kasih kepada pihak yayasan kerana memberi peluang ini. Kelas tuition ini telah membantu meningkatkan kefahaman dalam subjek matematik. Azam saya adalah untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan O-Level tahun ini supaya ibu bapa saya berasa bangga.
Habib memberikan inspirasi kepada saya untuk meneruskan pembelajaran di bidang interior design. Bidang ini tidak banyak dipelopori oleh anak-anak tempatan. Saya ingin maju di bidang ini. Inilah cara saya untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara demi untuk merealisasikan wawasan 2035. Dengan adanya PIP ini dan mendapat beasiswa under PIP juga, saya lebih bersemangat dan bermotivasi lah untuk terus berjaya di masa akan datang. Masa tu 2010, jadi lepas menduduki peperiksaan O-level tu, ada motivation lah untuk future prospeknya orang mau jadi apa. Kira cita-cita kan jadi engineer, kejuruteraan di industri yang ada di Brunei inilah. Dengan adanya PIP ini juga membagi saya inspirasi untuk menjadi sukarelawan under PIP inilah, untuk contribute back to community. Contohnya dari segi saya punya pengalaman bekerja sebagai operator di Heng Yene, saya boleh contribute saya punya skill kepada anak-anak muda yang akan datang lah. Program keagamaan bukan hanya tertumpu kepada aktiviti dakwah di masjid-masjid, malah sehingga ke peringkat asas kerohanian, antaranya program celik Al-Quran melalui program tahsin PIP bagi memastikan anak-anak celik Al-Quran dan kukuh dalam landasan Islam. Kelas tuition ini banyak membantu saya dari segi fokus pada pelajaran dengan cara ulang kaji atau perbincangan secara berkumpulan, dan ianya lebih memudahkan saudara rakan-rakan untuk memahami suatu pelajaran yang dipelajari. Selepas mengikuti kelas tuition ini, saya berazam atau lebih berusaha untuk mendapatkan nilai lulusan yang cemerlang sewaktu peperiksaan SSSRU nanti. Dengan ilmu yang saya perolehi di sini, insya-Allah di masa hadapan saya akan menyumbangkan ilmu pengetahuan saya mempelajari dan mengamalkan tuntutan fardu ain dan yang sempurna dan celik Al-Quran. Di bawah program Syafaatul Quran melalui skim hafazan Al-Quran pula, yayasan berhasrat untuk membantu melahirkan tahfiz di kalangan penghuni penjara. Dalam mendukung pembangunan syiar Islam, sumbangan yayasan sangat luar biasa, iaitu sehingga ke peringkat akar umbi. Sehinggakan banduan atau penghuni penjara juga menerima bimbingan dan diberi peluang bagi menghafaz Al-Quran melalui program sokongan yayasan. Pencapaian yang dapat dibanggakan ialah apabila seorang banduan yang mengikuti program ini dan baru dibebaskan telah pun memasuki pertandingan menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya dalam kategori C, iaitu menghafaz 10 juz Al-Quran pada tahun 2020 yang lalu. Mengenai dengan sasaran dan rancangan masa hadapan, supaya lebih banyak lagi penyertaan di kalangan banduan-banduan mengikuti program ini, seterusnya menyumbang kepada wawasan negara 2035, menjadikan mereka rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya. Untuk makluman, bagi penyertai program ini, syarat utamanya ialah kemahuan sendiri, yakni tidak ada paksaan. Boleh membaca Al-Quran dan tiada masalah disiplin. Sebab utama kemasukan ke dalam program ini ialah mereka mahukan perubahan ke arah kebaikan. Jadi harapan saya ada dua saja. Yang pertama, semoga dengan berkat Al-Quran ini, para peserta, guru dan yang mengajar dan yang terlibat mengusahakan program ini secara langsung ataupun tidak terselamat daripada siksa api neraka dan dimasukkan ke syurga Al-Firdaus tanpa hisab. Yang kedua, dapat membantu mereka untuk meneruskan kehidupan ini dengan penuh pengharapan kepada rahmat dan redha Allah Ta'ala, dan meneruskan menghafal Al-Quran dan mengkajinya sehingga ke akhir hayat walaupun setelah mereka bebas nanti, insya-Allah. Saya bersyukur kerana diberi peluang untuk mengikuti program ini dan menjadi seorang penghafal Al-Quran walaupun cuma dapat menghafal 5 juzuk setakat ini, tetapi telah banyak memberikan semangat untuk terus menghafal walaupun berada dalam tahanan. Saya tidak menyangka dapat menghafal sebanyak ini kerana saya bermula dari kosong. Saya percaya jika saya sendiri yang tidak ada latar belakang
tentang ilmu Al-Quran ini dapat menghafal, nescaya orang lain juga boleh. Mudahan diri saya menjadi inspirasi kepada kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Dengan ini saya amat berterima kasih kepada pihak yayasan dan juga pihak penjara kerana mendatangkan guru-guru yang bertauliah dan begitu juga membantu untuk menghidupkan program ini. Harapan saya semoga program ini terus berkekalan di masa akan datang dan apabila bebas nanti melanjutkan lagi menghafal dan tasmik bersama pihak yang berkenaan. Alhamdulillah, penerimaan yang baik di kalangan para penghuni dan juga awal sambutan yang sangat memberangsangkan. Hasrat dan harapan semoga peserta program Syafaatul Quran ini dapat meneruskan hafazan mereka dan konsisten dalam mengulang hafazan dengan harapan agar Al-Quran ini dapat menjadi zikir harian mereka. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai seorang hafazan di institusi penjara wanita merasakan diri saya lebih tenang dan juga lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana program ini memberikan saya untuk membiasakan diri saya untuk mengulang hafalan-hafalan saya. Dan jika saya merasa sedih, susah hati dan rindu kepada keluarga saya mulakan hafalan baru dan juga memahami artinya. Dari situ saya mendapat semangat dan kekuatan yang baru. Terima kasih kepada yayasan kerana telah memberi kami peluang, kesempatan dan juga kepercayaan untuk menghadiri kelas-kelas hafazan yang di mana kami sentiasa dibimbing, ditasmik dan juga diperbetulkan bacaan kami oleh ustazah-ustazah yang beriktiraf. Seiring dengan dasar penubuhan yayasan dalam bidang pendidikan bagi menyumbang ke arah perkembangan pendidikan dan pembangunan modal insan, penubuhan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah adalah satu pelaburan jangka panjang yayasan untuk melahirkan generasi yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara di masa akan datang. Banyak pencapaian cemerlang telah diraih dalam bidang akademik dan co-curriculum. Both the mission and vision or mission statement core values been here for a very long time. It's all about the improving the quality of teaching and learning, quality of curriculum assessment, make sure students are learning in very safe and healthy environment, make sure we integrate all the MIB values in the classroom, and values are really aligned with the Wawasan 2035. We introduced the Renaissance Digital Literacy and Numeracy, and since we've been implementing that since 2021, and we're doing progress check every 3 months, we're collecting the data. And if you ask me right now, we know where we are internationally, even in English-speaking country or non-English-speaking country. This is one initiative that's gonna meet the Vision 2035, improving teaching and learning in the classroom, where we have to integrate MIB values, history, identity. The other thing is we introducing differentiation, because you've got maybe 25 students in one classroom, students learn differently. We have the high achievers, they're very quick. We have the average and we have the needy students. We need to come up with a strategy where we can meet all students' needs. Everybody will be learning in the classroom. There are other innovative in terms of curriculum. At the moment, we do have a play-based curriculum at the kindergarten, but we need to supplement something into it in terms of literacy, and we're looking at other options. That's part of the curricula innovation. In terms of assessment, which is very important, so we want our students to start thinking not only knowledge, but learning how to use applied learning. Nama sekolah saya Taman Asuhan Kanak-Kanak Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Saya suka bermain kereta dan saya juga dapat belajar lampu lalu lintas. Warna merah untuk berhenti, warna kuning untuk bersedia, warna hijau untuk berjalan. My favorite thing about Mayon is I can read online books anywhere, anytime, and anything. It has helped me in language, maybe some math and arts, and it also helps me with discover new grammar, and then I'm starting to unlock more new words. Thank you, Yayasan, for providing this program.
Saya seronok belajar kerana saya belajar bercampur dan tolak menggunakan Isaac 9Q. Saya ingin akan jadi doktor. Terima kasih Yayasan untuk program Isaac 9Q. Klub-klub dan aktiviti-aktiviti yang telah saya ikuti telah meningkatkan lagi semangat saya untuk meraih kecemerlangan dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam akademik kerana ia adalah salah satu daripada usaha saya untuk mencapai cita-cita. Di samping itu, saya bersyukur kerana diberi peluang untuk menjadi ketua prefek kerana ia adalah satu cabaran untuk saya menunaikan tanggungjawab dan mendapatkan kepercayaan pihak sekolah. Apa yang saya sukai tentang sekolah ini adalah persekitarannya secara amnya. Guru, pelajar dan juga kaki tangan yang sangat membantu pelajar untuk mencapai kecemerlangan akademik, membantu mengasah kemahiran kami dan juga untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Pusat Pengajian Kaligrafi dan Kesenian Islam Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah diwujudkan bagi menawarkan program pengajian dan memberikan perkhidmatan dalam mengembangkan pelbagai pengetahuan, kecekapan dan kemahiran seni Islam ke arah memartabatkan tulisan Jawi khususnya seni kaligrafi Islam. Pusat ini ditubuhkan sebagai salah satu inisiatif yang dilaksanakan pada dekad ketiga bagi memartabatkan tulisan Jawi dalam menyahut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di samping bagi melahirkan rakyat yang berkemahiran sejajar dengan wawasan Brunei 2035. Apa yang membanggakan ialah apabila karya-karya penulis Pusat Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah ini diperkenalkan ke persada dunia melalui Expo Antarabangsa Dubai. Sebanyak 19 buah karya yang terpilih ditonjolkan semasa Expo tersebut. Perancangan Pusat Kaligrafi masa depan adalah salah satunya untuk menghasilkan sebuah mushaf tulisan tangan hasil penulis tempatan kita ni sendiri, seperti mana yang dihasratkan apabila Pusat Kaligrafi, iaitu untuk melahirkan pakar-pakar ataupun tenaga mahir dalam bidang kesenian dan kaligrafi selaras dengan wawasan negara Brunei Darussalam 2035 untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebuah negara yang mempunyai penduduk dan rakyat yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran. Sultan Sekolah bermatlamat untuk melahirkan barisan bakal pemimpin yang menguasai ilmu dan kemahiran, selaras dengan calak Brunei yang mempunyai nilai-nilai murni dan akhlak mulia sebagai anak Brunei yang bertanggung jawab dan teguh mendukung konsep Melayu Islam beraja. Menerima beasiswa tersebut memang saya rasa sebagai satu pengiktirafan, bukan saja pencapaian pada waktu itu, tapi juga sebagai satu melihat kepada potensi akademik dan juga bukan akademik saya sebagai bakal pemimpin di masa akan datang. Jadi satu kepercayaan rasanya dapat bersaing ataupun dapat menuntut bersama-sama dengan rakan-rakan dari seluruh dunia di universiti yang terkemuka di United Kingdom. Jadi pada masa ini saya berkhidmat ataupun bertugas sebagai reservoir engineer di Brunei Shell Petroleum, yang mana di antara peranan saya antara lainnya ialah menyambung kelangsungan industri tenaga di tanah air kita ni untuk generasi-generasi kita ni dan yang akan datang, dan secara mampan dan secara berpanjangan. Di luar daripada pekerjaan, saya giat aktif dalam Persatuan Alumni Sultan Sekolah, yang mana kita berusaha untuk menyumbang semula kepada masyarakat melalui aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan akademik dan juga pembinaan modal insan cemerlang. Setinggi-tinggi menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas berkenan mengurniakan beasiswa berprestij Sultan Sekolah.
Kompleks ini merupakan salah satu projek pelaburan dalam bidang hartanah yang mana sebahagian besar hasil pulangan digunakan bagi membiayai operasi yayasan dan program-program amal. Yayasan kini menambah perkhidmatan baharu, yaitu menawarkan khidmat Dewan Perkahwinan dan Dewan Acara kepada orang ramai yang diberi nama Dewan An-Nura. Dengan kapasiti boleh memuatkan sekitar 1.700 orang. Dewan ini menawarkan ruang yang luas dan kondusif dengan hiasan dalaman yang menarik, tentunya sesuai bagi acara perkahwinan yang eksklusif. Seperti yang sedia maklum, unit sukarelawan yayasan mempunyai cabang yang memupuk kepada beberapa kategori penerimaan seperti program pendidikan, kemasyarakatan, keusahawanan dan warga emas dan juga orang keperluan khas. Setiap tahun, unit sukarelawan akan menetapkan satu sasaran untuk dicapaikan. Bagi diri saya, ia memberikan peluang untuk saya untuk berkhidmat kepada negara, membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. For me personally, I've gained confidence in talking as well as interacting with people. So it made me feel more of myself, like it boosted my self-esteem. So I feel like that helps me a lot in my studies as well as in competitions. I would ask the people who wanted to join to just go for it. You wouldn't know your full potential unless you actually indulge yourself in it, and you have to get out of your comfort zone to be able to know your full potential. Ke arah mencapai visi masyarakat mandiri menjelang tahun 2025 dan seterusnya, yayasan menggariskan 6 strategi deras, yaitu peningkatan tahap keprihatinan, menepati kehendak masyarakat, peluang pekerjaan yang bertambah, pendekatan lebih proaktif dan inovatif, masyarakat mandiri yang lebih inovatif dan berani menerokai new frontiers, perluasan jangkauan, yakni outreach, bantuan untuk semua. Fasa transformasi ini akan memastikan kesinambungan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti yang telah menunjukkan impak positif kepada golongan sasar. Kesemua fasa transformasi yang dilaksanakan telah membawa yayasan ke hadapan dengan gemilang, sekaligus mengangkat martabat yayasan sebagai salah satu agensi terpenting yang menyumbang kepada pencapaian wawasan Brunei 2035, menjadikan negara Brunei Darussalam tetap kekal sebagai sebuah negara yang merdeka, lagi berdaulat, menjadi sebuah negara zikir dan baldatun taibatun warabun ghafur. Selamat menyambut ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah yang ke-30. Semoga wadah khairat ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.